أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العظيم. Yang bahagia Tuan Imam, Tuan Bilal, pengurusi Jawatan Kuasa Surau Muslimin dan Muslimat, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita dapat sambung kembali dalam tafsir surah Al-Hashr. Kita baru masuk surah Al-Hashr ayat yang pertama. Baik, sebab turun surah Al-Hashr ini, Sa'id bin Mansur Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Sa'id bin Jubair yang mengatakan, aku bertanya pada Ibnu Abbas bagaimana dengan surah Al-Hashr. Beliau menjawab, surah tersebut diturunkan kepada Bani Nadir. Di dalam riwayat yang lain, surah tersebut dikenali sebagai surah Bani Nadir. Surah Al-Hashr ini juga tuan-tuan dikenali sebagai surah Bani Nadir. Bersempena Nabi membuat pengepungan terhadap Bani Nadir, salah satu kelompok Yahudi yang ada di Madinah, dan bersempena dengan tersebut, maka surah ini juga disebut dengan surah Bani Nadir. Kemudian Ibnu Abbas, Mujahid, Az-Zuhri dan ramai lagi menyebutkan bahawa apabila Rasulullah SAW tiba di Madinah, baginda membuat perjanjian damai dengan Bani Nadir dan memberi pengakuan bahawa baginda tidak akan memerangi mereka, dan mereka juga berjanji tidak akan memerangi baginda. Malangnya mereka telah melanggar perjanjian tersebut. Justru Allah telah menurunkan azab yang tidak ada siapa berupaya mengelak dan menghalang pelaksanaan kehendaknya. Oleh itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghalau dan mengusir mereka keluar dari benteng yang kukuh yang tidak diyakini ianya boleh ditembusi. Mereka menyangka benteng tersebut dapat menahan azab Allah Subhanahu wa taala, namun tidak ada sesuatu pun yang terlepas daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika nak menubuhkan negara Madinah, Nabi telah membuat perjanjian dengan beberapa kelompok Yahudi. Salah satu daripadanya ialah Bani Nadir. Ini bermakna di Madinah sendiri ialah masyarakat majmuk. Masyarakat majmuk, bukan semuanya orang Islam ataupun berbangsa Arab. Tapi Nabi tetap melaksanakan syariat Allah walaupun masyarakat majmuk. Tentu sebenarnya alasan masyarakat majmuk ni dia tak boleh diterima. Macam kita kan, kenapa tak laksana undang-undang Islam masyarakat majmuk? Pada dulu lagi sampai sekarang duk guna alasan yang tu. Sedangkan Brunei masyarakat majmuk juga, boleh je laksana. Tuan-tuan, puan-puan dan mak sekalian, kalau kita nak berbincang dengan kelompok yang selalu duk bagi alasan masyarakat majmuk dan sebagainya, jangan bincang soal pelaksanaan dengan mereka, tetapi bincang soal keazaman. Jangan bincang soal pelaksanaan. Bila pelaksanaan ni dia banyak songeh, dia kata kita bukan tak nak, dia mula kita bukan tak nak tapi, dia duk main tapi. Bagilah alasan masyarakat majmuk, kemudian alasan kita nak buat tak boleh drastik, kena bagi faham dulu. Baik tuan-tuan, puan-puan dan mak sekalian, kalaulah mereka menyebut bahawa kita nak kena bagi faham semua orang dulu sebelum melaksanakan undang-undang Islam, secara teorinya kita juga boleh bersetuju dengan pandangan dia. Memang betul lah nak kena bagi faham dulu. Tapi dalam zaman sekarang yang punyai teknologi, adakah sukar untuk kita fahamkan orang ramai? Bagi saya tak sukar. Sebab tuan-tuan, puan-puan dan mak sekalian, tuan-tuan cuba tengok dalam teknologi moden sekarang ni, program bersamamu kan, program bersamamu. Awalnya lagu Jacqueline Victor. Kata ustaz minat Jacqueline Victor rupanya. Ni masalah pula tuan-tuan. Bila ustaz sebut nama penyanyi, orang kata minat. Dia kenal dengan minat dua perkara yang berbeza. Kenal tak semestinya minat.
kan? Saya tahu Presiden Amerika adalah Barack Obama. Adakah saya suka dengan dia? Tak semestinya. Saya tahu Perdana Menteri Israel adalah Benjamin Netanyahu. Adakah bermakna saya suka dengannya? Tak semestinya. Saya teringat kisah pensyarah saya, Dr. Abdullah Fawaz, masa belajar dulu. Umur dia 31 tahun, sangat warak. Banyak kali dah saya cuba nak bagi salam dengan dia, memang tak sempat. Dia dulu bagi salam. Dan Dr. Abdullah Fawaz ni, satu hari dia masuk dalam kelas. Masuk dalam kelas. Bila dia masuk dalam kelas, dia sebut habis nama-nama penyanyi ni. Penyanyi negara Arab dia sebut habis. Jadi bila dia sebut begitu, salah seorang pelajar Arab perempuan pakai purdah marah doktor. Dia angkat tangan, ni ke pensyarah syariah? Boleh sebut, boleh kenal nama-nama penyanyi, ni ke pensyarah syariah? Orang Arab biasa tuan-tuan. Orang Arab biasa macam tu. Dia tak simpan dalam hati. Dia tak sesuai buat kat tempat orang Melayu Orang Arab dia memang macam tu. Orang Arab kalau gaduh tepi jalan, bertumbuk ni bagai nak berbunuh, kemudian datang seorang, sallu ala nabi, dan selawat, kemudian boleh minum teh dua orang tu. Ni Arab. Dia kelebihan dia lah. Kelebihan kita yang lain pula. Dan kita kalau bertumbuk tuan-tuan, balik pesan ke anak kan? Anak Pak Leman tu 7 keturunan abah tak nak kawan dengan dia kan? Pesan. Maka Arab dia berbeza. Saya teringat lagi tuan-tuan, imam di Mu'tah, di perkampungan Mu'tah, nama dia Imam Ibrahim. Imam Ibrahim ni, dia kalau saf masih tak bersentuh. Saf yang betul tuan-tuan, dalam athar para sahabat meriwayatkan bahawa saf yang betul, bila Nabi menjadi imam, mereka salat, mereka membina saf sehingga anak kambing tak boleh nak mencelah. Tu saf yang betul. Anak kambing tak boleh nak mencelah. Maknanya rapat betul. Kita tuan-tuan, orang kita bukan anak kambing, lembu feedlot, lembu kondo boleh lintas. Seberang celah ni. Allahu Akbar. Tapi saya melihat di bandar-bandar dah berbeza dah. Kalau kampung masih lagi renggang. Kalau bandar tuan-tuan, oleh kerana aktiviti kuliah ni sangat meriah, maka orang bandar ni dah mula faham. Beza kampung. Kampung tuan-tuan, kita nak try macam mana yang kita buat di bandar ni. Balik kampung kita nak pergi kat dia, dia mengelak. Dia rasa tak selesa. Baik tuan-tuan, puan-puan dan sekalian, Imam Ibrahim ni kalau ada tak kena lagi, tak sentuh lagi, dia kadang-kadang sampai macam tu, rapat betul. Dia suruh buka, yang belakang mari depan, belakang tu, yang tu mari depan. Hak belakang boleh datang depan, tak ada masalah. Walaupun imam buat muka garang, tunjuk. Kita kalau buat tempat kita tuan-tuan, imam buat macam tu, tak mari dah surau ni. Dia imam tunjuk garang dengan aku, dia ingat dia siapa? Tuan-tuan, jadi tak sama, budaya tak sama. Jadi pelajar Arab ni yang perempuan pakai purdah ni tuan-tuan, dia seolah-olah macam bantah pensyarah. Ni ke pensyarah syariah? Aku tak pernah tengok pensyarah syariah boleh sebut nama penyanyi sekian. Jadi Dr. Abdullah Fawaz ni dia diam. Kemudian habis dah, dia kata dah habis dah cakap. Okey. Dr. Abdullah Fawaz jawab apa? Kau ingat aku duduk kat bulan ke? Kau ingat aku duduk kat bulan ke? Aku ni daripada universiti, daripada rumah ke universiti 2 km tuan-tuan, naik coaster. Dia tak ada kereta. Dia kata setiap kali dia naik coaster, dia akan didendangkan dengan lagu. Bila buka surat khabar utusan pula dah, surat khabar sana dah. artis lagu kan. Kemudian bila tengok TV, artis. Kemudian dia ni setiap minggu dia akan balik kampung, dia jarash, ambil masa 3 jam naik coaster ke. Dan sepanjang 3 jam ni dia akan didendangkan dengan lagu.
Mana mungkin dalam suasana yang artis diletakkan sebagai satu kelompok yang dipuja-puja sepanjang masa artis, mana mungkin aku tak kenal artis? Itu mustahil lah aku tak kenal artis. Macam kita kat lah tuan-tuan, dalam artis ni dipuja-puja. Artis kalau dalam TV, nantikan artis kesayangan anda. Padahal kita tak sayang dia pun. Paksa so nantikan artis kesayangan anda. Kalau ulama tak sebut, nantikan ulama kesayangan anda pula. Artis kalau mati muka surat depan. Ulama kalau mati belum tentu masuk surat khabar. Kalau masuk pun muka surat 36, bawah keputusan nombor ekor. Ni layanan terhadap ulama. So kalau inilah artis yang dipuja-puja, mana mungkin kita tak kenal? Tuan-tuan pergi jumpa seorang ustaz. Tuan-tuan kata, Ustaz kenal tak Siti Nurhaliza? Ustaz kata, astaghfirullahalazim, ana tak kenal. Siti apa berbuat tanya pula. Bohong, takkan tak kenal kot kan. Aduh, takkan tak kenal kan. Yang dah famous macam tu, kecuali lah hak cikai-cikai ni. Baik tuan-tuan, puan-puan dan mak sekalian. Jadi sebab tu kalau kita tengok dalam suasana kita ni, yang saya sebut program bersamamu ni, Jacqueline Victor, mula video man ni dia akan ambil suasana di luar rumah. Selalunya program bersamamu, rumah sengit, atap bocor, kemudian dia ambil orang ni kerja apa. Habis sesi luar rumah, dia akan ambil penggambaran dalam rumah pula. Tuan-tuan cuba tengok, setiap sesi program bersamamu ni, hampir keseluruhan rumah orang miskin ni ada satu benda, TV. Walaupun miskin macam mana, tapi TV ada. Tak kira lah buruk, bukan apa, flat screen ke apa, LCD ke apa, LED ke apa tuan-tuan. Kalau tak, bukan macam tu pun, sekurang-kurangnya ada TV. Tuan-tuan jangan kata orang miskin. Tuan-tuan pergi tengok tu, orang asli bidor tu. Orang asli bidor tapah tu tuan-tuan, bukan area biasa, Astro, beyond lagi. Kita tuan-tuan, Astro biasa je kat rumah. Itu pun saya dulu, saya cuba untuk tidak melanggan Astro. Cuba. Setelah seingat saya 5 booster kot saya beli. Lepas beli booster ni tak jadi, beli pula booster lain. Tak jadi tuan-tuan. Sampai satu tahap, saya dah tak boleh nak beza mana orang mana katak. Tengok ni orang ke katak, orang ke katak, sampai macam tu. Dah terpaksa langgan Astro. Sistem kapitalis, paksa kan. Tuan-tuan kalau di belah Podiburn tu, tuan-tuan tak ada Astro, memang tak boleh tengok TV lah. Tuan-tuan, sistem kapitalis. Baik tuan-tuan, puan-puan dan mak sekalian, kalaulah setiap rumah, hampir setiap rumah ada TV, maka adakah sukar untuk kita memahamkan manusia ataupun rakyat bahawa undang-undang Allah lah yang paling adil? Tak sukar kan? Jangan kata ambil masa bertahun, ambil 3 bulan solid 3 bulan. Hari ni akhbar utusan cerita, tajuk dia ialah undang-undang Allah yang paling adil. Tajuk muka surat depan, tajuk besar. Esok pula undang-undang Islam mampu membanteras jenayah, muka surat depan. Lusa pula cerita tentang statistik negara yang mengamalkan undang-undang Islam dan negara yang tidak mengamalkan undang-undang Islam. Buat perbandingan. Kalau selama 3 bulan akhbar cerita macam ni, TV cerita macam ni, radio juga cerita macam ni, agak-agak orang boleh faham tak? Faham? Masalahnya tuan-tuan, sekarang ni kalau kita tengok tuan-tuan, TV, tengok akhbar, kita akan rasa undang-undang Islam tak boleh menyelesaikan masalah. Persepsi kita berdasarkan bacaan dalam akhbar dan tengok TV, nampak macam tu. Maknanya kita tidak jujur untuk menyampaikan pada rakyat bahawa undang-undang Allah lah yang paling adil. Bahkan kalau ada ustaz dalam forum perdana terkeluar cakap, kata undang-undang Islam lah yang paling adil, lepas tu tuan-tuan boleh tengok ustaz ni tak keluar dah dalam TV.
Ini bermakna kita tidak jujur dalam hendak melaksanakan undang-undang tersebut. Brunei, tuan-tuan, sultan dia bukan hari ini umum, hari ini laksana. Tuan-tuan ingat berapa tahun yang lepas Sultan Brunei dia telah mengungkapkan, dia kita tidak ada alasan di depan Allah untuk tidak laksanakan. Kita tak ada alasan depan Allah. Semasa dia beliau mengungkapkan kenyataan tersebut, beliau telah mengarahkan semua jabatan buat proses ke arah itu. Setelah berapa tahun baru dia melaksanakan undang-undang tersebut. Tuan-tuan, sebab itu yang paling penting ialah keazaman. Baru ni saya jumpa salah seorang tentera Brunei berpangkat full colonel. Saya kata, tuan, kalau saya jumpa sultan tuan, saya cium tangan dia. Di ketika dia sebuah negara yang kecil, Brunei ni tuan-tuan, dan menerima ancaman pelbagai kuasa besar yang ada dunia ni, tapi sultan dia berani untuk melaksanakan undang-undang Allah. Kita perlu bagi kredit pada Sultan Brunei. Baik, tuan-tuan, puan-puan dan mak sekalian, sebab tu yang penting ialah keazaman. Bukan kita bincang tentang pelaksanaan. Kalau ada keazaman, insya-Allah kita akan buat proses ke arah pelaksanaan. Kalau awal-awal lagi keazaman sudah tidak ada, maka tidak mungkin untuk kita laksanakan. Awal-awal lagi cakap kita tidak akan laksanakan, so nak tunggu sampai bila? Ini bukan kenyataan fitnah, tuan-tuan, buka YouTube. Dah nyata kita tidak akan laksanakan. So apa maknanya lagi? Cari orang yang nak laksanakan. Duk tunggu orang ni, memang dia kata dia tak nak laksanakan. Cari orang nak laksanakan. Selagi mana kita berpaut kepada orang yang memang telah menyatakan kita tidak akan laksanakan, esok apa kita nak jawab depan Allah Subhanahu Wa Taala? Kita kata, wahai Allah, saya tak ada kuasa, saya tak berkuasa ketika hidup di dunia dulu. Macam Allah tak tahu. Tapi kita mengangkat orang yang bila dia berkuasa, dia memang tak nak laksanakan. Apa kita nak jawab depan Allah Subhanahu Wa Taala? Ini masalahnya. Baik, tuan-tuan, puan-puan dan mak sekalian, Nabi buat perjanjian dengan Yahudi. Dalam surah Al-Mumtahanah nanti kita akan tengok golongan kafir yang macam mana yang boleh kita buat baik, dan golongan kafir yang macam mana yang kita mesti menjadikan musuh. So kita tak boleh nak hukum semua. Ni semua kita hukum sama, ni puak kafir lah. Sampai buat banner tu kan, Cina apa tah banner, Allahu Akbar. Kita tengok jadi takut lah. Takut bukan apa kita nak jawab depan Allah. Sudahlah kita tidak dakwah mereka, kita pula menjadi contoh yang tidak baik. Tuan-tuan, orang bukan Islam di Malaysia ni bukanlah terlalu sukar untuk nak didekati. Tak sukar mana pun. Dr. Bala Subramaniam tu, Terengganu, Hindu totok tu, tuan-tuan, mukaddimah macam orang Islam, siap quote ayat Quran lagi. Dia kata mana-mana orang Melayu yang tak nak undang-undang Islam, ini orang Melayu yang jahat. Kerana undang-undang Islam lah yang paling adil dalam dunia. Malangnya orang Melayu pula menentang. Tuan-tuan, puan-puan dan mak sekalian, orang bukan Islam di Malaysia ni masih boleh kita dakwah pada mereka. Selama saya jadi cikgu dulu, tuan-tuan, cuba sembang dengan pelajar yang Cina bukan Islam dan India bukan Islam. Ya. Kalau Cina bukan Islam ni kebanyakannya Buddha, Tao. Kalau India ni yang bukan Islam selalunya Hindu lah, walaupun ada segelintirnya Kristian. Kalau yang Chinese non-Muslim ni, tuan-tuan, sebenarnya mereka tidak betul-betul berpegang sangat dengan agama mereka. Bila kita sembang, akhirnya dia tahu, oh saya tak tahu cikgu, ini semua tahu apa nenek saya buat. Dia macam tu. Dia tidak betul-betul pegang dengan agama dia. So mudah untuk kita dekati. Berbanding orang bukan Islam yang beragama Hindu ni, ni susah sikit. Sebab Hindu ni dia ada percaya kuasa gaib.
Dia tu, oh Tara cikgu, itu bulan lepas itu ada orang mau runtuh tokong, besok dia mati oh. dia pegang macam tu. Dia pegang macam tu. Jadi susah sikit sebab dia percaya ghaib tu. Jadi kalau Buddha yang tahu ni dia kurang. Jadi mudah untuk kita dekati. Tuan-tuan, sudahlah kita tidak berdakwah pada mereka, bahkan kita menjadi contoh yang tidak baik. Orang bukan Islam dulu masuk Islam sebab melihat orang Islam. Orang bukan Islam sekarang tak masuk Islam sebab tengok orang Islam. Beza. Saya dulu masa kat Dua Melayu di Pulau Pinang, ada salah seorangnya, dia kor tumpangan ni, gaji dia Kristian SIB Sabah. Jadi sebab dia open, boleh bersembang apa semua, saja tanya dia bila dia faham tentang agama Islam ni, kenapa tak masuk Islam je? Dia kata lah tuan, sama je, orang Islam pun minum gak, orang Islam pun tikam nombor gak. Nampak tuan-tuan, terhalang je untuk menerima Islam kerana perangai orang Islam tu sendiri. Ada orang bukan Islam, dia dah mula cenderung kepada Islam, dah mula nak memahami, nak mengkaji, baru rasa comel juga Islam. Tiba-tiba buat tarian punggung depan rumah dia, gagal lah. Kawan baru je rasa nak cenderung pada Islam, buat perangai macam tu. Maka tuan-tuan, puan-puan dan sekalian, jadi Nabi buat perjanjian dengan kelompok yang non-Muslim, termasuk kelompok-kelompok Yahudi. Selagi mana mereka tidak menunjukkan sikap memerangi, mengkhianati janji, maka Nabi buat perjanjian. Baik. Kemudian walaupun mereka itu Yahudi yang memang terkenal dengan mengkhianati janji. Baik. Tuan-tuan, puan-puan dan mak sekalian, Nabi tegas dengan perjanjian. Walaupun Nabi buat perjanjian dengan Yahudi, tapi Nabi tegas. Seperti mana Bani Nadir ini bila mengkhianati janji, Nabi mengepung mereka dan menghalau mereka. Dalam masa buat perjanjian, Nabi tegas. Sebab tu Hamas, mereka tak nak buat perjanjian dengan Israel. Mana mungkin dalam masa buat perjanjian, dalam masa yang sama umat Islam Palestin dibunuh? Tak mungkin. Jadi mereka tegas dalam bab ni. Yang buat perjanjian Fatah. Fatah ni dia nasionalis, hidup Arab. Fatah tu Fatah tuan-tuan, dia nasionalis ni. Jadi mereka buat perjanjian. Tuan-tuan, tahun 2010, perangkaan 2010, tangkapan yang dibuat oleh Fatah tangkap pejuang Hamas jauh melebihi daripada Israel tangkap pejuang Hamas. Betapa khianatnya Fatah. Mereka tangkap pejuang Hamas lebih berganda daripada Israel sendiri menangkap pejuang Hamas. Ini perangkaan tahun 2010. Baik. Jadi Fatah yang duk bekerjasama dengan Israel. Sebab tu tuan-tuan, saya selalu sebut bahawa golongan nasionalis ini golongan yang tidak boleh dipercayai. Mana-mana negara umat Islam pun golongan yang tidak boleh dipercayai. Di samping, dulu saya pernah sebut di sini, tak apalah kita ulang, mungkin ada jamaah yang baru. Nasionalis ni tuan-tuan, dia perjuangan bangsa letak atas. Bukan salah nak sayang ke bangsa ni, tapi bangsa letak dulu, baru datang agama. Bangsa dulu, apapun bangsa dulu. Kalau bangsa dia salah pun, bangsa dulu. Tuan-tuan, puan-puan dan mak sekalian, jadi ideologi ini sebenarnya bertentangan dengan Islam. Sayang bangsa tu tak salah, tapi ideologi nasionalis ini dia package. Kita tak boleh kata apa salah sayang bangsa. Tak, ideologi nasionalis ia package. Dia bukan datang sayang bangsa je. Macam juga komunis, kapitalis, sosialis, ianya package. Jadi tuan-tuan, betapa golongan
musuh Islam sedar terhadap betapa nasionalis ini memang bertentangan dengan Islam, dan ia dapat membantu memudarkan semangat umat Islam. Sebab tu tuan-tuan, semasa ada Daulah Uthmaniyah, antara kuasa penjajah yang kuat pada ketika itu ialah Britain. Britain cuba sedaya upaya untuk menjatuhkan Daulah Uthmaniyah, kerana mereka faham selagi Daulah Uthmaniyah tidak jatuh, maka adalah mustahil untuk mereka mengambil Palestin untuk diberikan kepada Yahudi. Jalan peperangan sudah mereka cuba, jalan perbincangan, tawarkan untuk bayar hutang Uthmaniyah tuan-tuan dengan khalifah, pun khalifah tidak bersetuju. Maka akhirnya tuan-tuan, mereka menggunakan Yahudi yang ada di Turki, kemudian munafik yang ada di Turki termasuk Mustafa Kemal Atatürk, dan juga mereka mengirim ejen-ejen propaganda mereka, termasuk yang terkenal sekali yang disebut ialah Lawrence, yang dikenali sebagai Lawrence of Arabia. Apa tugas Lawrence? Tugas Lawrence tuan-tuan, ia menanam bibit-bibit nasionalis kepada bangsa Arab. Sebab Daulah Uthmaniyah pada ketika itu memang sangat luas. Mana saja wilayah umat Islam, maka mereka memberikan walak dan kepatuhan pada khalifah, termasuk rantau Arab. Jadi untuk nak melemahkan Daulah Uthmaniyah, mereka mesti mengecilkan pengaruh Uthmaniyah itu sendiri. Kalau nak kecilkan pengaruh Uthmaniyah, antara yang mereka gunakan ialah menyuntik semangat nasionalisme di kalangan bangsa Arab. Lalu Lawrence pergi ke Saudi. Lawrence mengucapkan, kamu ni bangsa yang paling mulia. Ni kamu ni bangsa Nabi ni. Oh, orang Arab mula rasa bangga. Betul lah, kita bangsa Nabi. Bangsa Turki bukan bangsa Nabi. Kaabah tempat kamu, Mekah tempat kamu, Madinah tempat kamu. Kamu yang mulia ini, bangsa yang mulia ini, kenapa perlu tunduk di bawah bangsa Turki? Lalu orang Arab Saudi mula tercetus semangat nasionalisme. Bangsa mengatasi segalanya. Hak agama ni dah mula dah letak nombor 2, 3. Lawrence pergi dengan Arab yang lain, diucapkan perkara yang sama. Akhirnya tuan-tuan, semangat nasionalis ini mula merebak di kalangan warga Arab, sehingga kan mengecilkan pengaruh Daulah Uthmaniyah itu sendiri. Baik, mungkin itu sejarah yang lama, yang tuan-tuan merasakan sudah tidak relevan untuk dibincangkan pada zaman ini. Mungkin, tapi saya kira itu masih relevan. Baik, apa kata kita melihat sejarah moden, dan masih berlaku lagi apabila tentera Amerika masuk menjajah bumi umat Islam Iraq. Siapa yang bangun di bumi Iraq mempertahankan tanah air mereka? Gerakan Islam tuan-tuan. Sama ada yang dalam Iraq ataupun dari luar Iraq datang mempertahankan bumi umat Islam Iraq ini. Puak nasionalis mana dia? Yang slogan mereka hidup Arab. Tu puak nasionalis sekarang ini realitinya sedang bersama dengan tentera penjajah. Apabila tentera Amerika dan NATO masuk membunuh umat Islam di bumi Afghanistan, siapa bangun di bumi Afghanistan? Tuan-tuan boleh tengok sampai sekarang, siapa bangun? Gerakan Islam. Puak nasionalis mana? Tu Hamid Karzai. Slogan mereka slogan bangsa. Sekarang ini bersama siapa mereka ini? Bersama dengan tentera penjajah. Apabila tentera Rusia masuk membunuh umat Islam di bumi Chechnya, siapa bangun di bumi Chechnya? Gerakan Islam dari dalam ataupun datang daripada luar, mempertahankan bumi Chechnya daripada tentera Rusia. Mana dia puak nasionalis? Slogan mereka hidup Chechen. Sekarang ini puak nasionalis mereka bersama dengan tentera Rusia. Apabila tentera India masuk membunuh umat Islam di bumi Kashmir, siapa bangun di bumi Kashmir? Tuan-tuan tolong rujuk, sampai sekarang berlaku gerakan Islam. Puak nasionalis mana?
yang slogan mereka hidup bangsa Kashmir. Golongan ini sedang bersama dengan tentera India. So realitinya sejarah moden juga yang masih berlaku tuan-tuan, apabila kuasa penjajah masuk, yang mempertahankan tanah air umat Islam ialah gerakan Islam itu sendiri. Manakala golongan nasionalis, mereka bersama dengan penjajah. Ini realitinya. Sebab tu bahaya golongan nasionalis ni, tuan-tuan. Sebab itu kita sebut tuan-tuan, yang duk bersama, duk berbincang, buat perjanjian di Palestin pun ialah Fatah. Hamas, selagi mana Yahudi ataupun Israel mengkhianati perjanjian, tidak mungkin diadakan perjanjian. Sebab Nabi buat perjanjian dengan puak Yahudi ni, tapi dalam masa yang sama Nabi tegas mempertahankan perjanjian tersebut. Baik. Kemudian kita tengok kelebihan surah Al-Hashr. Dalam satu hadis riwayat Imam Ahmad dan At-Tirmizi daripada Ma'qil bin Yasar, bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Man qala hina yusbihu thalatha marrat a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim wa qara'a thalatha ayatin min akhir surati al-Hashr wakkala Allahu bihi 70,000 malak yusalluna 'alaihi hatta yumsi wa in mata fi dhalika al-yawm mata shahidan wa man qalaha hina yumsi fakadhalik." Maksudnya, siapa yang mengucapkan ketika waktu subuh sebanyak 3 kali, "Aku berlindung dengan nama Allah," dia baca masa waktu subuh, dia baca "A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim." 3 surah terakhir surah Al-Hashr. Yang mana tu? "Wallahu alladhi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wasyahadah war-rahmanur rahim." Sampai akhir ayat tu, baca 3 itu. Kemudian dia Allah akan menghantarkan 70,000 malaikat berselawat ke atasnya sehingga petang. Sekiranya ia meninggal dunia pada hari tersebut, ia menjadi sebagai seorang syahid. Demikian juga siapa yang baca ayat tersebut di waktu petang. Ni untung tuan-tuan, baca A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, 3 ayat terakhir surah Al-Hashr. Kemudian Allah hantar 70,000 malaikat untuk berselawat ke atasnya sehingga petang. Kalau mati syahid. Sudah tentu tidak sama syahid yang berjuang di medan jihad. Syahid ni dia ada takat-takat dia, ada level-level dia. Dan begitu juga kalau membaca waktu petang. Dan hadis ini Imam Tirmizi kata hadis ini hasan gharib. Tuan-tuan, puan-puan dan mak sekalian, mungkin ada orang yang cuba mempertikaikan hadis. Kadang-kadang status dhaifnya hadis, kerana amalan yang sedikit dapat ganjaran yang terlalu besar. Jadi tuan-tuan, baca ni, setiap subuh baca yang saya sebut tadi ni, Allah hantar 70,000 malaikat selawat ke atasnya, mati syahid. Kadang-kadang kita tengok macam tak logik je, sampai boleh mati syahid dengan baca yang ni. Tuan-tuan, puan-puan dan mak sekalian, kalau kita tengok, walaupun Nabi sebut perkara sedemikian rupa, namun bukanlah senang untuk kita nak amalkan. Bunyi senang je, ringkas je, tapi untuk kita nak jadikan amalan, sukar tuan-tuan. Sebab tu macam zikir, fadilat zikir ni besar, tapi berapa ramai orang yang boleh istiqamah dengan zikir? Susah. Dalam kereta peluang untuk berzikir besar, tapi berapa ramai yang berzikir? Duk main dolu-dolu kan, duk main lagu dolu-dolu tu. Zikir tak? Bukan nak cerita salah dengan lagu, tapi nak buat perbandingan kalau antara zikir dengan lagu banyak. Sama juga dalam bab yang ni tuan-tuan. Bunyi nampak simple, tapi ganjaran nampak besar. Tapi nak amal yang ni bukan senang. Tak percaya tuan-tuan, kita try istiqamah buat yang ni. Mudah-mudahan kalau kita amalkan yang ni, bersangka baik tuan-tuan, kalau mati Allah berikan ganjaran syahid. Mudah-mudahan begitu.
Dahlah kita ni tak terlibat di medan jihad ke apa semua tuan-tuan, berjuang jalan Allah ni jauh sekali. Kalau mati dengan cara macam ni pun mudah-mudahan Allah berikan syahid hak paling rendah pun jadi ya tuan-tuan, syahid tak? Baik, kemudian kita tengok sebab turun ayat yang pertama. Dia kata Al-Bukhari mentakhrijkan riwayat daripada Ibnu Abbas, katanya surah Al-Anfal diturunkan semasa peperangan Badar dan surah Al-Hasyr diturunkan semasa peristiwa Bani Nadir. Dia Ibnu Abbas ni, beliau adalah salah seorang dari kalangan sahabat yang junior. Ada sahabat-sahabat Nabi yang senior, ada sahabat yang junior. Antaranya yang junior ni Ibnu Abbas. Antaranya lagi anak Sayyidina Umar, Ibnu Umar. Itu antara sahabat yang junior. Ibnu Abbas ni lahir 3 tahun sebelum peristiwa hijrah. Maknanya bila Nabi wafat, berapa umur Ibnu Abbas? Berapa umur Ibnu Abbas? 16. Nabi hijrah umur berapa? 53. Dia kena ingat, Nabi dapat wahyu umur 40 tahun. Kemudian 13 tahun di Mekah, bermakna 53. So 3 tahun sebelum tu, ini bermakna umur Nabi 50 tahun, Ibnu Abbas lahir. So Nabi wafat umur berapa? 63. Bermakna umur Ibnu Abbas ketika Nabi wafat berapa? 13 tahun. 13 tahun. Dan Ibnu Abbas ini, tuan-tuan, Ibnu Abbas ini antara sahabat yang alim, walaupun sahabat yang junior. Mungkin berkat doa Nabi, berkat doa Nabi, yang Nabi pernah berdoa, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, faqihkanlah ia dalam agama dan alimkanlah ia dalam ilmu takwil. Ada sebahagian ulama kata takwil ni juga tafsir. Jadi memang benar Ibnu Abbas ni bila membesar menjadi pakar dalam tafsir. Para sahabat yang besar, sahabat yang senior juga menjadikan Ibnu Abbas ini sebagai rujukan, khususnya dalam bab tafsir. Ibnu Umar apabila menjadi khalifah, Ibnu Abbas antara orang yang paling kuat dia rujuk. Walaupun Ibnu Abbas muda lagi pada ketika tu. Tuan-tuan, boleh jadi berkat doa Nabi. Jadi tuan-tuan, boleh ambil doa ni, kita doa pada anak-anak kita. Doa pada anak-anak kita, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Kalau lelaki, kalau perempuan, tukar hu jadi ha, Allahumma faqihha fid din wa 'allimha at-ta'wil. Tuan-tuan, setiap hari kita salam anak kita. Kadang kita nak pergi kerja ataupun dia nak pergi sekolah, dia salam kita, kita kucup dahi dia. Dia nak tidur juga mungkin dia salam kita. Tapi salam tu kosong. Salam, tidur elok, jangan lupa baca doa. Mungkin macam tu je. Apa kata kita tukar sikit? Setiap kali dia salam, kita baca Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu at-ta'wil, kemudian kucup dahi dia. Mudah-mudahan doa yang Nabi buat pada Ibnu Abbas ini, tuan-tuan, meresap ke dalam jiwa anak kita. Tuan-tuan, tukar sikit. Baik. Jadi Ibnu Abbas meriwayatkan surah Al-Anfal diturunkan semasa perang Badar, surah Al-Anfal. Kemudian surah Al-Hasyr dia kata sempena peristiwa Bani Nadir. Ni surah Al-Hasyr. Kemudian satu riwayat lain menyebut bahawa setelah Rasulullah tiba di Madinah, baginda telah membuat perdamaian dengan Bani Nadir dengan menetapkan agar mereka tidak membantu dan juga tidak musuhi baginda. Apabila tanda-tanda kemenangan berpihak pada kaum muslimin dalam perang Badar, mereka menyatakan bahawa baginda adalah Nabi yang diutuskan. Yang ini mereka berpura-pura gembira dengan kemenangan tersebut. Namun tatkala orang-orang Islam tewas dalam perangan Uhud, mereka mula belot dan memungkiri perjanjian. Kemudian Ka'ab bin Al-Ashraf keluar bersama 40 orang menunggang unta menuju ke Makkah. Mereka membuat sumpah setia dengan Abu Sufyan. Lalu Rasulullah mengutuskan Muhammad bin Maslamah untuk bertindak. Beliau telah membunuh Ka'ab dengan menggunakan tipu helah. Setelah itu beliau bersama beberapa pasukan tentera menyerang mereka pada waktu pagi. Mereka telah dikepung sehingga mereka bersetuju untuk berundur. Kebanyakan daripada mereka melarikan ke Syam, manakala sebahagian lain menuju ke Khaybar dan Al-Hirah.
Baik, tuan-tuan puan dan mas sekalian, dalam riwayat yang lain sebut tentang Bani Nadir ni, mereka seperti yang saya sebut tadi buat perjanjian dengan Nabi. Apabila Nabi menang dalam perang Badar, mereka kata inilah Nabi yang diutuskan. Puak ni pun taqiyah juga rupanya, kan? Yahudi pun taqiyah juga, kan? Dia sama dengan Syiah duk taqiyah. Tuan-tuan, apabila tentera Nabi kalah dalam perang Uhud, mula tuan-tuan, mereka mula kumpul orang pergi jumpa Abu Sufyan. Yang Abu Sufyan pada ketika itu belum masuk Islam lagi. Abu Sufyan adalah antara sahabat Nabi yang lewat masuk Islam ketika Fathu Makkah, ketika peristiwa pembukaan Makkah. Tuan-tuan berjumpa dengan Abu Sufyan, buat perjanjian. Maka tuan-tuan puan dan mas sekalian, lalu peristiwa ini diketahui oleh Nabi, lalu Nabi hantar Muhammad bin Maslamah, dan Muhammad bin Maslamah ini berjaya bunuh Ka'ab, wakil Yahudi ini tuan-tuan, dan kemudian Nabi mengepung Yahudi Bani Nadir ini dan menghalau Yahudi Bani Nadir. Turunnya ayat ini, ataupun surah Al-Hashr ini. Baik, kemudian sebab turun ayat kelima, kita baca dulu ayat yang kelima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi'idnillahi wal yukhziyal fasiqin. Kata Allah, mana-mana jua pohon kurma kepunyaan musuh yang kamu tebang atau kamu biarkan tegak berdiri seperti keadaannya yang asal, maka yang demikian adalah dengan izin Allah, kerana Dia hendak memberi kemenangan kepada orang beriman dan untuk mengaibkan orang-orang yang fasik. Sebab turun ayat 5 ni, Imam Bukhari dan Muslim, bila sebut Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan satu-satu hadis, ini bermakna hadis itu dia memang sahihnya teratas. Itu hadis yang sahih teratas bila diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kadang-kadang kita baca riwayat Syaikhain ni maksudnya dua syekh. Siapa dia? Bukhari dan Muslim. Baik, Imam Bukhari ni lahir pada tahun 810 Hijriah dan wafat pada tahun 870, Imam Bukhari. Dan Imam Bukhari ni lahir di Bukhara. Bukhara ni kalau sekarang ni Uzbekistan. Uzbekistan tahu kan, dekat Gohet Gostan tu. Cerita apa, Tiga Abdul, pengaruh Piramli ni tuan-tuan. Saya suka cerita Piramli sebenarnya. Saya rasa tuan-tuan pun suka, sebab bagi saya Piramli ni dia genius kan. Piramli dia genius, dan Piramli punya cerita ni tuan-tuan banyak mesej. Dan bila orang buat kajian yang pendekar bujang lapuk tu pun tuan-tuan, yang tu saja berapa banyak mesej? Banyak tuan-tuan. Belum yang lain-lain lagi. Piramli tuan-tuan tengok, dia genius. Dia pelawak, dia pelakon, dia penyanyi, segala-galanya dia. Kalau dia berlakon jadi pelawak, kita lupa bahawa dia pernah melakonkan watak sedih. Lupa watak sedih dia kalau dia berlakon lawak tu. Kalau dia berlakon watak sedih, kita lupa bahawa dia adalah pelawak terkemuka. Hak dia lawak tu lupa langsung, nampak sedih dia tu. Dahsyat betul. Kalau dia berlakon jadi hero, kita lupa dia pernah berlakon jadi jahat, Anakku Sazali. Tuan, dia berlakon jadi jahat, kita lupa dia adalah banyak filem dia jadi baik ataupun hero. Oh, hebat. Filem dia tuan-tuan buat lawak. Kalau kita tengok Samsudin, Aziz Sattar apa semua, kalau berlakon dalam filem arahan orang lain, tak berapa nak lawak. Dia kena hak filem Piramli juga baru jadi lawak. Punya hebatnya Piramli kan? Hebatnya Piramli. Dan banyak mesej tuan-tuan. Kalau Piramli jadi pelawak, kita lupa dia sedih tadi kan. Kalau pelakon sekarang dia pelawak, berlakon watak sedih, muntah kita. Kita jadi nak termuntah tengok kan? Cerita Piramli ni tuan-tuan, ni tuan-tuan yang lebih senior pada saya ingat rasa-rasanya 567 kali lah.
567 kali, tambah-tambah sekarang ni ada Astro. Kita tahu lah dia nak cakap apa lepas ni. Tahu dah, alif mim nun waw. Nun tendang waw sarkas, dah tahu lah. Dia cakap kita gelak tak? Dah tahu dah dia cakap apa, dia cakap kita gelak tak? Tuan-tuan puan-puan dan mas sekalian, jadi sama tak dalam bukan filem je, lagu pun sama tak? Lagu di zaman Piramli, kalau kita zaman sekarang, lagu dia je yang kita agak boleh terima. Hak lagu-lagu lain macam malah bunyi berdesing telinga. Lagu Piramli ni okey. Tak tahu tuan, mungkin sebab kalau kita tengok Piramli, dia lagu pun ada unsur-unsur tajwid kan. Tu yang sonok tu kan apa? Nujum 4 belalang kan. Telah ku renung dalam kitab Qalqalah tu. Mana ada orang lain buat lagu Qalqalah? Piramli seorang je tuan-tuan. Piramli seorang je. Tu hebat Piramli. Unsur-unsur Islamik yang ada dalam filem Piramli pun banyak. Kan? Cuma orang kata apa dari Islamik apa, tengok isteri dia lah apa semua, tuan-tuan, orang komen macam tu. Saya tak boleh terima komen macam tu. Sebab Piramli ni tuan-tuan, dia hidup selepas penjajahan. Waktu tu baru lepas kemerdekaan. Jangan kata Piramli tuan-tuan, ustazah masa tu pun tak pakai tudung. Ustazah tak pakai tudung. Hak balik Mesir tahun 70-an tuan-tuan, letak selendang je macam perhimpunan tu. Selendang nampak, perhimpunan apa tak tahu. Selendang nampak jampul. Ustazah balik Mesir tahun 70-an, apatah lagi Piramli 60-an 50-an. Maka tak wajar kita menuduh dia macam tu kan. Sekurang-kurangnya tuan-tuan, mesej yang dia sampai bab Islam ni sangat banyak. Sangat banyak. Tuan-tuan, tu yang kata alif mim nun waw. Nun tendang waw sarkas. Dia nampak awal lagi dah, kita tak nampak lagi. Payah betul kan. Piramli awal lagi. Kemudian nujum 4 belalang. Satu untuk kau, satu untuk aku. Dua untuk kau, dua untuk aku. Zaman tu tak berlaku lagi, zaman sekarang. Tuan-tuan, tengok Piramli, dia pemikiran dia menjangkaui masa akan datang. Masa akan datang. Hak tak berlaku dulu, sekarang ni berlaku. Sekarang pekat duk bedak, satu untuk kau, dua untuk kau, dua untuk aku. 24 juta untuk kau, 24 juta untuk aku. Sajalah nak sebut angka banyak pada sebut 1, 2, 3 kan. Tuan, maknanya hebat Piramli ni. Hebat Piramli ni. Baik. Kemudian Imam Bukhari ni, bapa dia meninggal semasa dia kanak-kanak ni. Imam Bukhari, beliau kecil lagi, beliau bapaknya telah pun meninggal dunia, anak yatim. Dan mak dia sangat prihatin terhadap pelajaran Imam Bukhari. Dia ambil berat sangat tentang soal pendidikan. Sebab tu tuan-tuan, kita ni anak-anak ni soal pendidikan kena ambil berat. Kena jadi umat Islam yang berkualiti. Mungkin kita dulu malas belajar kan? Jangan sampai anak kita juga malas belajar kan? Sudah-sudahlah kita dulu. So kita bila datang kuliah apa semua, dengar iqra kan? Bacalah. Padahal wahyu yang turun kepada umat Islam yang pertama sekali tuan-tuan ialah suruh baca. Tapi umat Islam yang paling malas baca. Kemudian kita nak suruh anak kita baca buku, kita tak baca, gagal. Tuan-tuan, saya pernah pergi Perancis, Belgium, Holland, England. Di samping negara Arab, sangat berbeza. Semasa di Eropah tuan-tuan, saya tengok ramai lah, cuma seorang ni menarik perhatian saya. Mamat ni dia pang. Dia bukan pang rambut pacak macam trend hak kita ni. Bukan pacak macam tu je, pang ni, pang yang Trojan tu. Trojan. Dia punya baju rambu-ramba. Baju ni rambu-ramba tuan-tuan. Tunggu LRT, buka buku, baca. Tak payah saya ceritalah kalau yang pakai kot. Kalau mat Trojan tadi pun baca buku, hak pakai kot telah lagi ya. Tuan-tuan, ini gambaran masyarakat mereka.
Masyarakat kita pakai kod sembang merapu, tak payah cerita hak Trojan dan nampak punya dahsyatnya. Betul tuan-tuan, menurut kajian, rakyat Malaysia ni adalah antara yang paling kurang baca buku. Tak silap saya setahun 2 buah. 2 buah buku saja setahun. Itu pun kajian ini merangkumi semua buku. Semua buku. Satu, semua buku. Yang keduanya, semua kaum. Dia satu kan. Kalau dia buat pembahagian antara kaum, Melayu memang rasanya 3 helai je setahun. Tuan-tuan tak saya pergi universiti. Saya dulu USM, oleh kerana USM ni pakat campur belaka. Tuan boleh tengok kalau student yang Cina duduk 4-5 orang, dia study group. Gitu juga student India study group. Sagi hak mari Melayu 4-5 orang, dia sembang merapu. Betul tuan-tuan? Bukan kita nak hina bangsa kita, tapi ini memberi satu suntikan supaya kita sedar. Kenapa boleh jadi anak-anak kita tidak mahu membaca akibat daripada ayah dan ibu yang tak nak membaca? Tuan-tuan, sebagai muhasabah, untuk tahun ni dah sampai bulan 11, berapa buku dah kita baca? Itu muhasabah. Hak ni hak ngaji ni. Kita tak sembang hak kat luar, hak waktu ni tengah duduk pasar malam. Tak sembang yang tu. Ni hak mengaji ni, hak datang surau tiap-tiap hari. Berapa buku dah baca? Saya ustaz sebelah dah. Kata alhamdulillah. Tanya buku apa? Mangga tak termasuk. Mangga tak termasuk. Tuan-tuan, tolong jangan masukkan input-input sampah dalam kepala otak kita. Tolong jangan masukkan input-input sampah dalam kepala otak kita. Profesor Dr. Muhaya dia kata apa? Nak tahu keluarga ni 10 tahun, 20 tahun akan datang, tak susah. Pergi rumah dia. Tengok apa bahan bacaan di rumah dia. Bahan bacaan apa dia? Mak dia, ayah dia, anak-anak dia, apa yang dibaca di rumah. Tengok TV ni, siaran apa yang mereka tengok. Daripada situ dah boleh nampak anggaran esok 10 tahun, 20 tahun macam mana puak ni. So kita tuan-tuan nilai kat rumah kita majalah apa, buku apa, kemudian apa yang kita tengok dalam TV. So itu juga membentuk kita dan anak-anak kita. Anak kita esok fashion Korea, mak dia duk tengok Korea. Lepas tu marah pula anak dia buat rambut macam tu. Mak pagi petang Korea. Allahu Akbar. Maka tuan-tuan, puan-puan dan mak sekalian, sebab itu kita ni nak kena ubah. Nak kena ubah. Mak Imam Bukhari ni sangat prihatin tentang pendidikan. Belanja lebih sikit tak apa tuan-tuan. Untuk pendidikan belanja lebih sikit tak apa. Ini aset bukan saja dunia, bahkan aset di akhirat nanti. Aset di akhirat nanti. Anak-anak kita ni kita beri pendidikan yang baik, ia aset untuk bukan saja dunia bahkan akhirat. Sebab bila kita belanja duit, selalunya mak bapak dia nampak esok kerja senang. Tak adalah kerja angkut sampah lah, dia anggap macam tu. Bukan saya nak hina kerja angkut sampah, tak, itu halal. Tapi kebanyakan dalam otak mak bapak ni begitu. Bila dia keluar duit, belanja anak dia belajar, esok hidup senang. Tapi dia tak nampak ini adalah satu pelaburan akhirat juga. Dia nampak pelaburan untuk dunia. Baik. Jadi Imam Bukhari ini diberi perhatian sepenuhnya pendidikan oleh ibunya, sehingga beliau ni Imam Bukhari pada umur belasan tahun telah menghafal 70,000 hadis. Belasan tahun telah menghafal 70,000 hadis, sanad dan matannya. Bukan hadis yang matannya, termasuk sanad. Tuan-tuan, Imam Bukhari ni lahir pada tahun 810 Hijriah sampai 870. Ini bermakna satu-satu hadis ni nak sampai pada Nabi, tuan-tuan, berapa perawi yang dia terpaksa ingat? Satu hadis berapa perawi yang dia terpaksa ingat? Daripada orang ni, daripada orang ni, daripada orang ni, daripada orang ni, sampailah daripada Nabi SAW. Satu hadis tu berapa perawi nak sampai ke Nabi? Sebab dia lahir 810 Hijriah. Dan 70,000 hadis, tuan-tuan, lengkap sanad dan matan.
Allahu Rabbi, hebat tuan-tuan. Imam Bukhari. Dan begitu juga cerita tentang Imam Bukhari ni, nama dia mula terkenal sehinggalah ke Baghdad. Ulama Baghdad ni bila dengar Imam Bukhari nak datang, mereka pakat bahagi 10 orang ulama ni 10 hadis. 10 hadis. So bila Imam Bukhari datang, mereka test. Ulama pertama dia baca satu hadis. Imam Bukhari kata aku tak tahu ni. Sampai 10 hadis dia kata aku tak tahu hadis ni. Jadi orang kata, ulama ni, ini hafal hadis apa? Semua ada 10 hadis tak tahu. Sampai 10 ulama 100 hadis tak tahu. Akhirnya bila habis, Imam Bukhari dia start satu persatu. Dia kata aku tak tahu sebab rijal dalam sanad hadis ini ada yang tertinggal. Daripada ani langkau. So tahap ni tertinggal, sebab tu aku tak tahu. Kan? Dia tukar rijal hadis tu dia tukar colang calin kan. Imam Bukhari kata tak tahu. Sebab dia turutan sanad dia begini dia sebut balik 100 hadis tu. Sehingga kan ulama tadi ni melihat bahawa memang benar Imam Bukhari ni hebat. Dan Imam Bukhari juga bukan calang-calang dalam nak mendapatkan satu-satu hadis, beliau sangat teliti. Sehingga kan tuan-tuan, ada pernah Imam Bukhari, beliau diriwayatkan satu tempat dia dengar satu syekh tu meriwayatkan hadis. Bila beliau pergi ke syekh tu dalam perjalanan yang jauh, tiba-tiba dia nampak syekh tu nak panggil kuda dia umpan jerami. Bila jerami datang, dia ambil kuda. Bukan tujuan nak bagi makan, dia nak ambil kuda tu. Jadi kalau kita tengok syekh tu, kita kata syekh ni cerdik lah. Betul lah tuan-tuan. Macam kita balik kampung, kita nak tangkap ayam kampung. Seorang cerdik macam mana, dia buat panggil apa? Jerat. Kan? Kemudian letak tabur padi. Bila ayam datang, tarik tu orang cerdik. Hak tak cerdik, dia kejar ayam kampung tu seluruh kampung. Tu tak cerdik. Jadi syekh ni bila nak panggil kuda, betul lah dia umpan macam tu. Tapi Imam Bukhari tak boleh terima. Dia kata syekh ni tipu kuda dia. Tak boleh terima. Sampai ke tahap itu punya telitinya Imam Bukhari. Dan Imam Bukhari juga tuan-tuan, beliau ulama sepakat kitab Sahih Bukhari ni adalah kitab yang paling asah, paling sahih selepas Al-Quran. So selepas Al-Quran, kitab yang paling sahih sekali ialah kitab Imam Bukhari, Sahih Bukhari tu. Dan begitu juga Imam Muslim ni belajar daripada Imam Bukhari. Sebab tu kalau ranking, Imam Bukhari dulu, baru Imam Muslim. Dan kemudian Imam Bukhari ini nak susun Jami' As-Sahih. Dia nak susun, beliau berada di Masjidul Haram. Setiap satu yang Imam Bukhari nak tulis dalam kitab Sahih tu, satu-satu hadis dia nak tulis, beliau terlebih dahulu ambil wuduk dan salat istikharah. Kemudian mendapat kelapangan pemikiran, barulah beliau tulis. Begitu teliti tuan-tuan, satu-satu hadis ambil wuduk, salat istikharah. Imam Bukhari nak tulis hadis istikharah dulu. Orang kita, orang Melayu tuan-tuan, dia nampak istikharah ni hanya untuk nak menikah. Istikharah ni untuk semua. Di ketika kita di persimpangan nak buat pilihan, nak beli BMW ke kancil, BMW ke kancil, confused. Istikharah tanya Allah. Dengan istikharah tanya Allah. Tuan-tuan puas dan mas sekalian, kita dah nampak kalau istikharah nak menikah. Tak percaya tuan-tuan, tuan-tuan balik sembahyang sunat 2 rakaat. Bila isteri tanya, bang sembahyang apa? Istikharah. Apa bang? Dia tanya kan, ni nak menikah mana pula dah kan? Ni orang kita lah. So kita tidak dibiasakan istikharah ini, minta Allah memberikan menyuluh kita mana kita nak pilih. Imam Bukhari dia melazimi kalau nak tulis satu-satu hadis, beliau ambil wuduk dan istikharah dulu. Ni Imam Bukhari. Baik, tuan-tuan puas dan maaf sekalian. Kemudian telah mentakhrijkan hadis daripada Ibnu Umar bahawa Rasulullah SAW telah membakar penempatan Bani Nadir dan menebang anak pokok tamar Al-Buwairah. Lalu Allah turunkan ayat ini,
Ibnu Ishaq telah mentakhrij daripada Yazid bin Ruman, katanya ketika Rasulullah SAW tiba di penempatan Bani Nadir, mereka telah bersembunyi daripada baginda sebalik benteng-benteng, lalu Rasulullah memerintahkan supaya ditebang dan dibakar pokok-pokok tamar. Mereka menyeru pada Rasulullah dengan berkata, wahai Muhammad, kamu telah melarang kami dari melakukan kerosakan dan kami juga turut mencelanya, maka bagaimanakah dengan penebangan dan pembakaran pokok-pokok kurma ini? Maka turunlah ayat di atas. Tuan-tuan, maknanya semasa Rasulullah kepung, orang Yahudi Bani Nadir mereka duduk di sebalik benteng, maksudnya dalam kota mereka. Dalam kota mereka. Bila Nabi mengambil tindakan menebang pokok kurma, ni insya-Allah dalam kuliah akan datang kita akan bincang apa hukum menebang pokok-pokok ni. Sebab pokok kurma ni adalah bekanan makanan kepada Bani Nadir. Apa implikasi Nabi tebang dan apa kesannya jika Nabi tidak tebang. So boleh atau tidak insya-Allah dalam kuliah akan datang. Cuma bila Nabi tebang, puak Yahudi ni kata, Muhammad, engkau duk suruh larang orang buat jahat, tiba-tiba kau buat jahat, kau tebang pokok ni. Maka Allah turunkan ayat ini membenarkan perbuatan Nabi SAW. InsyaAllah dalam kuliah akan datang, jika diizinkan oleh Allah, kita akan melihat tafsir surah Al-Hashr bermula daripada ayat yang pertama. Mudah-mudahan pertemuan kita ada manfaat. Kalau terkasar bahasa, mohon maaf banyak pada tuan-tuan, puan-puan dan jemaah sekalian. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.